Untuk Minecraft, untuk para pelajar yang belum pernah main Minecraft, kita ada sertakan beberapa video tutorial dalam website. Tapi kalau ada siapa-siapa yang sudah download Minecraft dan hendak belajar ataupun try untuk menggunakan Minecraft, saya akan tunjukkan melalui Minecraft. Oke, so untuk benda pertama, untuk mencari tutorial, murid-murid kena klik play. Selepas itu kita akan pergi dekat view library. Lepas tu pergi dekat how to play. So ini depends on what kind of device ataupun murid-murid menggunakan komputer ataupun touchpad. So untuk murid-murid boleh klik salah satu dekat sini, start here keyboard ataupun start here touch. So untuk yang menggunakan komputer boleh letak dekat klik dekat start here keyboard. Oke, so untuk start here keyboard kita ada 6 tutorial dekat sini. So murid-murid yang hendak belajar cara menggunakan Minecraft, Anda boleh pergi, Anda boleh main, boleh klik, lepas tu create world. So ada 6 world dekat sini. Kita ada movement, place and break, interact, camera and portfolio, chalkboard dan NPC. Oke, so murid-murid boleh buka setiap world dalam Minecraft tutorial ataupun boleh pergi dekat website untuk melihat setiap kategori. Oke, selepas tu kita cek website dulu. Oke, so belum lagi. Oke, so untuk murid-murid, sebab seperti yang saya katakan tadi, setiap kategori akan ada world. So sini saya akan tunjukkan macam mana Anda boleh melihat world tersebut ataupun boleh menggunakan world tersebut. Oke, so dekat sini murid-murid boleh klik play. Lepas tu ada button import. Dekat button import dekat sini kita akan ada, dia akan buka folder. So kalau adik-adik sudah download world tadi, boleh klik mana-mana world yang Anda ingin import dalam Minecraft Anda. So untuk Minecraft world saya ada satu contoh dekat sini. So kita akan pergi dekat salah satu world yang kami sediakan bagi kategori, setiap kategori. Untuk Minecraft world yang saya akan tunjukkan pada hari ini adalah Minecraft world untuk sekolah menengah atas. Oke, kita akan klik play. Oke, so bila kita klik play dia akan buka. So kena tunggu beberapa saat ataupun beberapa minit. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, tengah loading. Oke, so untuk tema pertandingan bagi sekolah menengah. Sekolah menengah pada tahun ini adalah quality education. Boleh pergi dekat link tersebut, NPC, dan boleh klik. So ini adalah
task ataupun tugasan yang murid-murid perlu ambil. So dekat sini kami dah sediakan beberapa wall, beberapa bangunan dan pautan beberapa link seperti pautan untuk SDG, sebab kebanyakan tema pada tahun ini menggunakan Sustainable Development Goal. Okay, so untuk sekolah menengah atas, ini adalah wall yang Anda perlu gunakan. Okay, so kalau Anda hendak membina ataupun apa-apa yang Anda hendak bina, Anda boleh membina di belakang guardhouse. Sebab untuk quality education, task yang Anda perlu buat adalah untuk membina dan menaik taraf sekolah dan mengintegrasikan semua teknologi pendidikan, pengajaran dan pembelajaran. Okay, so kita untuk buat wall ataupun buat bangunan, Anda boleh menggunakan apa saja blok yang Anda perlukan, tapi pastikan blok tersebut adalah bersesuaian. So untuk siapa-siapa yang dah belajar pernah guna Minecraft, sudah boleh tahu kalau Anda buka inventory akan ada banyak blok. Okay, so Anda perlu menggunakan blok yang bersesuaian dengan binaan Anda. Okay, so kalau macam sekolah menengah atas, Anda kena bina sekolah. So takkan Anda nak guna, murid-murid nak guna TNT, itu adalah blok yang tidak bersesuaian. So kena pilih blok yang bersesuaian dan menepati bangunan ataupun ciptaan Anda. Okay, so untuk setiap kategori, kalau Anda hendak membina lebih daripada apa yang ada dalam task, Anda boleh bina seperti kalau Anda hendak mencantikkan apa-apa binaan Anda, boleh. Terutamanya murid-murid, kalau boleh sila gunakan coding. Sebab dalam Minecraft Education Edition kita ada coding. So seperti yang saya buka sekarang, saya akan tunjukkan coding part. Okay, so ini adalah code builder yang ada dalam Minecraft Education Edition. Okay, so murid-murid boleh menggunakan code builder untuk mencipta sesuatu yang automatic dengan hanya menggunakan command dalam chat. Okay, so ini adalah salah satu kriteria yang akan dinilai dalam pertandingan ini, yaitu coding. Okay, so coding ataupun automation wall Anda akan diambil kira dan akan dilihat melalui kesusahan ataupun tahap kesusahan coding yang Anda gunakan. Okay, so itu saja untuk wall. Kita akan pergi kepada website. Kita tengok sekali lagi. Dil? Ya. Yeah. Saya rasa kita teruskan dengan sesi Q&A dulu, memandangkan masalah teknikal masih dihadapi mengenai laman web rasmi. Kami meminta mohon maaf ya mengenai masalah teknikal yang tengah kami hadapi sekarang. Kami tengah selesaikan back-end. Okey, boleh tak kita teruskan dengan sesi soal jawab? Memandangkan kami menerima banyak soalan. Okey, kita go through one by one ya. Okey. Okey. Kita ada terima soalan pertama. Dia bertanya, dekat mana nak download Minecraft Education Edition? Okey, tadi ya, you sudah share. Ya, you. Okey, untuk Minecraft Education Edition, pertama murid-murid atau guru-guru boleh pergi dekat portal Delima dan ada aplikasi Minecraft di situ dan boleh download melalui Delima, portal Delima, ataupun boleh pergi dekat laman web minecraft.edu.
dekat laman web Minecraft dan boleh download dari sana. Okey. Lagi ada soalan, dia bertanya bolehkah Minecraft nak pakai mobile phone, boleh tak? Ada soalan ni. Okey, setakat 2022 untuk Minecraft Education Edition masih tidak boleh di download ataupun dimainkan menggunakan Android. Tapi kalau anda menggunakan Chromebook, boleh download ataupun main Minecraft melalui Chromebook. Tapi untuk device lain seperti Windows dan juga kalau Apple product, semua boleh main. Dan kalau anda ada iPad juga boleh digunakan untuk buka Minecraft Education Edition. Okey. Yang soalan ini ramai yang ingin tahu bagaimanakah untuk login Minecraft Education Edition sedangkan license kita sudah expired. Okey, so untuk login Education Edition, Minecraft Education Edition, untuk siapa-siapa yang sudah tamat trial, anda boleh activate semula new NPC Delima 2.0. So selepas anda mengaktifkan semula new personalized credential, anda boleh menggunakan semula akaun tersebut untuk menggunakan login dalam Minecraft Education Edition. Sebab login trial untuk Minecraft akan di reset semula. Tapi anda perlu aktifkan NPC, new personalized credential. Kita akan letak link untuk video macam mana boleh aktifkan semula NPC. Okey. Ada step by step tak macam mana nak upload video persoalan ini? Okey, untuk video kalau anda nak upload, anda perlu buka OneDrive anda ataupun sign in menggunakan email Delima anda dan boleh create folder dalam tersebut. Tapi dalam website kita belum sertakan untuk, kita tak ada sertakan untuk step by step untuk upload dekat Minecraft. Dekat OneDrive. Okay. Okay. Dan tarik penting. Ada murid yang tanya mengenai tarik penting. Can you share again your slides? Tarik penting. Okay, so untuk tarik penting saya akan share sekali lagi. Okay, so ini adalah tarik penting. So tarik penting pertama yang murid-murid kena ambil tahu, kena ingat adalah tarik pertandingan. Okay. Tarikh pertandingan adalah 15 Jun hingga 31 Julai 2022. Okay, selepas tempoh penghantaran ataupun penyertaan, kita ada penilaian. So penilaian akan dilakukan pada bulan Ogos, penilaian peringkat negeri dan juga penilaian fasa 1 pada bulan Ogos. Dan untuk pitching, online pitching ataupun penilaian peringkat kebangsaan, fasa 2 akan dilakukan pada September. Okay, penilaian peringkat kebangsaan fasa 2 adalah 12 September. Okey. Okay. Soalan ini, kalau kita tidak tahu email Delima, boleh guna email biasa tak? Email biasa untuk kegunaan apa ya? Kalau boleh tahu, sebab kalau untuk email, kalau anda tidak tahu email Delima anda boleh berhubung dengan pentadbiran sekolah untuk mendapatkan email Delima anda. Tapi untuk sebarang urusan untuk pertandingan pada tahun ini, anda diwajibkan untuk menggunakan email Delima.
Okey. Soalan ini. Pihak akan bagi tajuk atau sendiri boleh cari tajuk yang berlainan. Okey, so untuk tema dan kategori, sebenarnya kita ada 6 kategori dan 5 tema. So kami sudah tentukan setiap kategori akan ada tema tersebut. Tapi sebab website tidak boleh dibuka sekarang, so saya akan tunjuk bila website sudah dibuka. Tapi untuk tema kita sudah tetapkan untuk setiap kategori. Okey. Boleh tahu macam mana nak mendapatkan markah? Saya rasa soalan ini semua murid yang ingin mengetahui macam mana dapatkan markah. Okey, so untuk mendapatkan markah, anda boleh lihat dekat website nanti kita ada sertakan general rubrics ataupun kriteria-kriteria untuk penilaian Minecraft Challenge 2022. So far kita ada 5 kriteria. Kita ada video, kita ada report, kita ada macam mana ciptaan anda menyelesaikan masalah ataupun tugasan yang diberi. Lepas tu kita ada coding dan originality. So murid-murid boleh tengok bahagian mana murid-murid boleh tackle. Sebab setiap kriteria ada peratusan yang berbeza. Okey. Ada seorang yang bertanya ini, ada bayaran ke? Okey, so untuk pertandingan pada tahun ini adalah percuma. Anda hanya perlu berhubung dengan pihak sekolah anda kalau anda hendak menyertai pertandingan. Ada lagi. Okey. Ada soalan yang bertanya mengenai taklimat ini. Adakah rakaman untuk dengar balik nanti? Ya, kami akan muat naik rakaman bagi sesi taklimat ini dalam laman web rasmi nanti. Okey. Okey, this question. I am the mother of the girl, 8 years old. Can I be her mentor? Okay, so for this one, you can be the mentor as long as you are the teacher on the same school. Okay, but if you are teaching on different school and your daughter or your son is studying on different school, you are not allowed to be the mentor. Okay, this question. Adakah setiap sekolah telah dilantik guru pembimbing atau murid-murid akan bergerak solo tanpa guru? Kalau ya, guru akan membantu untuk pendaftaran atau managing the player, except Minecraft building. Sorry, what's the question again? First question pertama ya. Adakah setiap sekolah telah dilantik guru pembimbing atau murid-murid akan bergerak solo tanpa guru? Murid-murid untuk pertandingan pada tahun ini, salah satu ataupun kriteria ataupun anda hendak mencari seorang guru pembimbing. Anda tidak boleh bergerak solo sebab penyertaan anda hendaklah melalui sekolah. Ataupun kalau anda tidak ada guru pembimbing, anda kena cari juga ataupun boleh berbincang dengan mana-mana guru untuk menjadi guru pembimbing anda, sebab kami perlukan maklumat guru pembimbing tersebut. Untuk projek tersebut anda boleh bergerak solo ataupun boleh buat sendiri tanpa bantuan guru tersebut. Okay? Sebab guru tersebut hanya sebagai penasihat. Okay? Okay. Okay, so any more questions? Saya akan tunjukkan melalui OneDrive. Ya, OneDrive. Okay, so untuk tema dan kategori saya akan tunjukkan
melalui OneDrive. So untuk website, setelah masalah teknikal diatasi, murid-murid atau guru-guru boleh melayari laman web tersebut. Saya akan tunjukkan melalui website. Okey, so untuk setiap kategori seperti yang murid-murid dan guru-guru lihat dekat sini, kita ada 5 kategori. So kita ada kita ada 6 kategori. Pendidikan khas, kita ada kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Untuk menengah atas, kita ada kita ada sekolah menengah atas. Selepas itu kita ada sekolah menengah rendah, dan juga kita ada sekolah rendah tahap 1 dan sekolah rendah tahap 2. Okay, so untuk setiap kategori kami sudah tentukan tema. So untuk pendidikan khas, kita hanya menggunakan satu tema. So untuk pendidikan khas kita akan menggunakan satu tema bagi kedua-dua kategori. Sekolah menengah dan sekolah rendah akan menggunakan tema yang sama. So untuk pendidikan khas, tema pada tahun ini adalah, saya akan buka. Okey, kita boleh lihat dekat sini. Okey, tema untuk pendidikan khas pada tahun ini adalah Sustainable Cities and Communities. Okey, untuk tugasan, murid-murid perlu membina sebuah bandar ataupun sebahagian bandar yang mesra kepada semua golongan masyarakat, khususnya untuk wanita dan kanak-kanak, orang tua dan kurang upaya. Okey, so untuk murid-murid pendidikan khas, anda hendaklah membina ataupun mereka bentuk satu bandar, tapi tidak perlu anda membina bandar yang besar. Misalnya anda hendak membina satu bahagian sahaja yang mesra ataupun yang boleh diakses untuk semua golongan yang saya sebutkan tadi. Okay, so untuk syarat penyerahan kena ada video dan laporan. Okay, so ini adalah rubrik umum yang saya katakan tadi. So kita ada 5 kriteria. So untuk rubrik umum, semua kriteria adalah sama untuk setiap kategori. So kriteria pertama adalah bagaimana projek menangani tema dan cabaran. So yang ni kriteria pertama, murid-murid tidak boleh membuat sesuatu yang luar tajuk. Misalnya kalau anda hendak kena membuat bandar yang mesra kepada setiap golongan yang saya sebutkan tadi. So anda hendaklah mengikut tema tersebut dengan cara menyelesaikan tugasan. Okay. So untuk yang kedua, video. So untuk video kita akan melihat macam mana pembentangan ataupun presentation anda melalui video tersebut. Dan yang ketiga, elemen coding. So dalam elemen coding kita akan melihat, misalnya kalau bandar tadi, anda membuat automation ataupun beberapa perkara yang memerlukan kod ataupun automatic, seperti automatic door ataupun automatic building, something like that. So kita akan melihat tahap kesukaran coding yang anda gunakan. Selepas itu kita ada laporan. So dalam laporan ada beberapa soalan dan juga kita akan melihat macam mana proses ataupun gambar-gambar semasa anda melakukan ataupun membina projek anda dalam Minecraft. Dan yang kelima kita ada keaslian projek, originality. So untuk originality kita akan melihat melalui idea anda. Okay, so adakah idea anda di copy ataupun anda tiru dari satu world yang sedia ada, ataupun anda tidak menggunakan Minecraft Education Edition. Tapi kalau siapa-siapa yang tidak menggunakan Education Edition akan automatic terbatal. Oke, so itu adalah rubrik umum. So untuk, saya akan ulang sekali lagi, untuk pendidikan khas pada tahun ini
tema adalah Sustainable Cities dan Community. Okay, so kita pergi kepada kategori yang kedua, yaitu sekolah menengah atas. Okey, untuk sekolah menengah atas kita ada untuk sekolah menengah atas, tema pada tahun ini adalah Quality Education. So saya dah tunjukkan tadi. So untuk Quality Education, objektif Sustainable Development Goal, anda boleh melihat objektif 4.A. Okay. So tugasan anda, mereka bentuk persekitaran sekolah yang ideal dan lengkap dengan semua teknologi pengajaran dan pembelajaran terkini. Okay. So kalau misalnya murid-murid hendak menaik taraf sekolah anda ataupun anda hendak membina replika sekolah anda dalam Minecraft dan anda menaik taraf sebahagian daripada sekolah tersebut, misalnya anda ingin mengubah ataupun ingin mengubah bahagian computer lab. So murid-murid kena highlightkan benda apa ataupun teknologi apa yang anda integrasikan ataupun masukkan dalam world tersebut. Okay, so saya ulang sekali lagi, untuk sekolah menengah atas, tema pada tahun ini adalah Quality Education, sekolah masa hadapan. Okay, so untuk world kita ada block of grass. So untuk world tadi, seperti yang saya tunjukkan tadi, itu adalah template world yang kami sediakan. Okay, so untuk rubrik umum adalah sama. Okay, so seterusnya kita pergi kepada tema ketiga ataupun kategori ketiga, sekolah menengah rendah. Okay, so untuk sekolah menengah rendah pada tahun ini kita menggunakan tema Innovation, Industry, Innovation dan Infrastructure. So yang ni akan menjurus lebih kepada masalah banjir di Malaysia. Okay, so untuk murid-murid sekolah menengah rendah, ini adalah tema anda untuk mengatasi masalah banjir di Malaysia. So tugasan anda hendaklah mencipta atau mereka bentuk penyelesaian untuk mencegah dan membantu rakyat masa banjir. Bukan semasa saja anda boleh membuat ataupun membina, mereka bentuk produk ataupun apa saja yang boleh membantu rakyat sebelum, semasa dan selepas banjir. Okay, so cara penyerahan adalah video dan laporan sama saja. Dan untuk world kita ada City World. So murid-murid boleh download melalui website the City World. Dan rubrik atau kriteria-kriteria adalah sama. Okay, kita pergi kepada kategori dan tema seterusnya. Kategori dan kategori seterusnya adalah sekolah rendah tahap 1. So untuk sekolah rendah tahap 1 pada tahun ini tema adalah Life on Land. So ini lebih kepada penebangan hutan ataupun deforestation. So boleh melihat objektif SDG dekat sini. Jangan risau untuk murid-murid, file yang saya tunjukkan semua ni murid-murid akan dapat melalui link dalam website nanti. So dalam setiap kategori akan ada link dan murid-murid hanya perlu klik dan mengambil semua resources dalam folder. Tapi saya akan go through tema, setiap tema dulu. So untuk sekolah rendah tahap 1, Life on Land, masalah penebangan hutan. So tugasan mereka bentuk produk ataupun penyelesaian untuk mengatasi masalah penebangan hutan di Malaysia. Okay, so untuk world, untuk tema ini kita ada sediakan 2 world
yang a bit special untuk student. Kita ada sediakan Mount Kinabalu, Mount Kinabalu dan juga Canopy Walk. So murid-murid boleh download kedua-dua world ni dulu, selepas tu boleh tengok kesesuaian macam mana anda ataupun world mana yang murid-murid hendak gunakan. Okay. So selepas itu kita akan ada rubrik adalah sama, dan untuk proses ini adalah sama macam yang saya tunjukkan dalam slide. Dan untuk peraturan pertandingan ini adalah singkatan peraturan pertandingan yang murid-murid kena ambil tahu. Okay. So file yang saya tunjukkan ini adalah sebenarnya ini adalah untuk project brief ataupun keterangan project. So murid-murid semua akan dapat ataupun boleh download. Okay. So untuk kategori terakhir kita ada sekolah rendah tahap 2. Okay, kita akan tengok apa tema sekolah rendah tahap 2. Okay, untuk sekolah rendah tahap 2 pada tahun ini kita akan buat affordable and clean energy, tenaga boleh diperbaharui. So untuk murid-murid sekolah rendah tahap 2, anda sudah boleh fikir macam mana, apakah itu tenaga boleh diperbaharui. So tugasan anda boleh mencipta atau mereka bentuk ataupun memperbaharui ataupun menaik taraf teknologi atau tenaga boleh diperbaharui yang ada sekarang. Okay, so anda boleh mencipta ataupun menaik taraf. Okay, untuk syarat penyerahan kita ada video dan laporan, dan untuk dunia, untuk Minecraft World kita ada Mount Kinabalu, Gunung Kinabalu dan Canopy Walk. Sama saja untuk sekolah rendah tahap 1, tapi pastikan anda menggunakan world yang sama ataupun berdasarkan kategori anda, sebab setiap world yang kami sediakan adalah khas untuk kategori tersebut. Kalau anda menggunakan kategori world yang dari kategori lain, sebab untuk tahap 1 dan tahap 2 sekolah rendah akan menggunakan world yang sama, tapi details ataupun NPC yang dalam world tersebut hanya dikhaskan untuk setiap kategori. So mungkin anda akan sedikit keliru. So pastikan gunakan world untuk kategori anda. Okay. So untuk rubrik adalah sama. So kita ada 5 kriteria. Okay. So itu adalah untuk tema dan kategori. So saya akan tunjukkan setiap folder. So untuk setiap kategori anda akan dapat folder anda dalam link. Link tersebut akan melalui website. So untuk pendidikan khas kita ada sekolah menengah dan sekolah rendah. So untuk sekolah rendah akan ada 3 folder. So untuk pertama adalah details ataupun keterangan projek. So ada dalam 2 bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okey, yang seterusnya kita ada Minecraft World. So ini adalah Minecraft World yang saya katakan tadi. So pastikan anda download Minecraft World anda berdasarkan kategori anda. Lepas tu kita ada template laporan. So untuk template laporan saya akan buka. Template laporan ini anda boleh download selepas anda siapkan projek anda dalam Minecraft Education Edition. Okay, so untuk Minecraft World, untuk template laporan kita ada ini adalah template laporan. So seperti tahun lepas, murid-murid yang sudah menyertai pertandingan tahun lepas, template ini adalah format dia adalah sama. So kita sudah letakkan panduan penggunaan template.
So untuk template ini, untuk slides kami letak dalam size A4. So terpulang kepada murid-murid, Anda hendak directly edit dalam slides ini ataupun Anda hendak print out, lepas tu boleh tulis ataupun lepas tu boleh scan. So pastikan Anda download template yang betul berdasarkan kategori Anda. Sebab setiap kategori akan ada template laporan yang berbeza. Okay, so ada 3 soalan, jawab ke semua soalan, dan untuk siapa-siapa ataupun murid-murid yang ingin menambah slide, Anda boleh menambah slide ini berdasarkan keperluan Anda. Dan untuk size tulisan dan juga jenis tulisan, jenis font, Anda boleh mengubah berdasarkan keperluan Anda. Okay, so kita ada beberapa soalan. Dan pastikan murid-murid mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam template laporan. Oke, so soalan pertama untuk kategori sekolah pendidikan khas sekolah rendah. So soalan pertama, Anda kena huraikan bagaimana ciptaan Anda menyelesaikan masalah tema. Okay, so uraian tidak melebihi dari 50 perkataan. Okay, untuk soalan 2, Anda perlu terangkan proses reka bentuk dan pembinaan ciptaan Anda berdasarkan konsep dan idea Anda. So untuk 3 soalan ini adalah soalan yang sama tapi berdasarkan tema masing-masing. Okay. So untuk soalan ketiga, Anda perlu lampirkan gambar berkaitan dengan projek Anda. So seperti yang saya katakan awal-awal tadi, murid-murid kena ambil gambar ataupun video semasa membuat projek Anda dalam Minecraft Education Edition. Sebab kita akan ambil gambar tersebut sebagai bukti yang Anda mempunyai proses pembinaan dalam Minecraft. Okay. Kalau Anda tidak mempunyai sebarang gambar ataupun bukti untuk proses pembinaan Anda, maka Anda dalam originality akan berkurang. Okay, so sila pastikan Anda ambil gambar ataupun video. Dan Anda boleh, yang terakhir ada kesimpulan. So untuk kesimpulan, murid-murid boleh kongsikan pengalaman semasa Anda menyiapkan projek. Okay. So kita akan pergi. So untuk setiap kategori akan sama, ada 3 folder: template laporan, Minecraft World, dan details. Okay, so itu saja untuk tema dan kategori. Saya harap murid-murid dan guru-guru boleh lihat apa tema dan tema dan kategori pada tahun ini. Dan pastikan Anda ikut tema yang betul. Misalnya kalau Anda sekolah menengah atas, pastikan Anda menyertai kategori sekolah menengah atas. Sebab murid-murid tidak boleh menukar kategori ataupun tema. Misalnya kalau dari sekolah menengah atas, Anda tidak boleh pergi dekat ataupun menggunakan tema sekolah menengah rendah. Sebab setiap tema sudah ditetapkan untuk setiap kategori. Oke. Oke, so itu saja untuk taklimat untuk tema. So saya boleh lihat dalam dalam YouTube ada beberapa soalan. So saya akan pilih beberapa soalan yang saya boleh jawab. Oke, so link untuk syarat-syarat dalam OneDrive nanti ada diberi. Oke, ya, untuk syarat-syarat semua, syarat pertandingan kami sertakan dalam link ataupun dalam folder.
seperti dalam folder yang saya tunjuk sekarang, ini adalah folder yang boleh diakses untuk semua murid berdasarkan kategori anda ataupun tema anda. Okay? Okay. We continue with. Yeah, we can continue. Okay. Any other questions in Teams? Yes. Pihak kami ingin memaklumkan bahawa halaman web akan pulih selepas taklimat disebabkan masalah teknikal ya. So kami cuba menyelesaikannya secepat mungkin. Okey, kalau ada sebarang soalan mengenai pertandingan ini, anda semua boleh write in kepada kita melalui email. Email alamat akan disediakan dalam chat nanti. Okey, boleh email kepada kita. Dan semua soalan yang dikemukakan tadi rasanya boleh dijawab melalui FAQ, Frequently Asked Questions, dalam website kami. Okey. Okay. We take a few more questions. Yeah, I will take a few from YouTube. Yep. Okay, so there's one question here about the video. Kena record dengan on mic. Okay, untuk video itu terpulang kepada kreativiti anda. Macam tahun lepas, ada yang menggunakan subtitle sahaja dengan ada music background. So actually it's enough as long as you ada penerangan mengenai projek anda. Tapi kalau anda menggunakan voice over ataupun menggunakan suara anda sendiri, itu adalah lebih baik. Okay. So kita cari beberapa soalan lagi. Okay, so ada beberapa soalan dekat sini mengenai trial Minecraft, account delima, trial Minecraft yang sudah tamat, sudah habis digunakan. Okay, saya ulang sekali lagi, murid-murid dan guru-guru boleh mengaktifkan semula NPC, New Personalized Credential, dan boleh klik dekat link yang kami beri untuk cara-cara untuk mengaktifkan NPC. Selepas anda aktifkan NPC delima 2.0 tersebut, trial Minecraft akan di-reset semula dan anda boleh login menggunakan account tersebut. Okay, so ada lagi soalan dekat sini. So saya akan baca soalan, pada masa ini saya akan baca soalan dari YouTube. Okay, untuk kalau di sekolah pedalaman, akses internet perlahan memang tak dapat. Okay, so sebenarnya untuk sekolah pedalaman, untuk Minecraft Education Edition, kalau anda boleh login, selepas anda login, anda tidak perlu menggunakan Minecraft anda tidak perlu menggunakan internet. Okay, so misalnya kalau sebab saya tahu dalam pedalaman mungkin dalam atas bukit macam tu baru ada internet. So kalau anda hendak buat projek dalam Minecraft, anda perlu cari capaian internet untuk login Minecraft sahaja. Lepas tu boleh buka world dan boleh pergi ke tempat yang tiada capaian internet. Sebab selepas login, anda tidak perlukan capaian internet untuk membina apa-apa dalam Minecraft. Dia akan disimpan dalam komputer ataupun laptop yang anda gunakan. Okay, untuk video, untuk duration video, setiap video tidak boleh melebihi 3 minit. Okay, so macam tahun lepas ada beberapa pelajar yang menghantar video lebih daripada 3 minit. Okay, so kalau video anda melebihi dari 3 minit, besar kemungkinan
yang selepas 3 minit itu akan di-cut ataupun penyertaan Anda akan terbatal secara automatik. So sila pastikan video yang Anda hantar tidak melebihi 3 minit. Okay, there's another question here. Do we have to show our building or coding process, or we can just show the result? Okay, so for the building process, it will be better if you have the evidence ataupun gambar proses pembinaan Anda. Okay, untuk coding Anda boleh rakam video untuk tunjukkan macam mana coding tersebut berfungsi. So macam result ataupun macam Anda sudah buat coding tersebut, Anda boleh tunjukkan result macam mana coding tersebut berfungsi. Dan kalau Anda ada proses macam bila Anda buat coding tersebut, sebab kalau dalam Minecraft Anda boleh menggunakan coding block. So misalnya kalau student dalam masa yang sama Anda menyusun kod arahan ataupun blok dalam Minecraft, the coding block, Anda boleh ambil gambar proses tersebut. So it will be added point for all the students. Okay, so any more questions? Okay, so I found one more question in chat. What language can we use? And then, okay, untuk bahasa Anda boleh menggunakan untuk pembentangan video ataupun report Anda boleh menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Dil, you want to share with them about the FAQ? I have shared the list to you. Okay. You can open the file and show them the FAQ questions. Oh, you send. WhatsApp. Okay. So kita akan buka soalan sampai pukul 4:30. So untuk website akan boleh dilayari ataupun boleh dibuka selepas pelancaran. So pada masa ini kami still lagi menghadapi masalah teknikal. Okey, pada masa yang sama saya akan jawab. Ada lagi satu soalan. Berapa banyak gambar yang perlu dilampirkan? Okey. So gambar kita tidak menghadkan berapa keping gambar yang perlu diletakkan, as long as gambar tersebut menunjukkan proses pembinaan dan juga produk yang sudah siap. Okey. You managed to open the file? Ya. Okay, so saya akan share screen untuk soalan lazim Minecraft Challenge 2022. So ini adalah soalan-soalan yang kami terima berdasarkan soalan-soalan tahun lepas. Okay, pertandingan tahun lepas. So, okay, soalan pertama yang selalu ditanya adalah apakah official website? So official website kami sudah letak dalam link Microsoft Teams Live. Tapi buat masa ini link tersebut mempunyai masalah website. Okay, untuk yang kedua, kalau if I have questions regarding MEE, who should I contact? So if you got questions, you can go to
website and then fill up the form, or you can just email on us, inquiry.mcchallenge2022@craftyminds.com. Okay, and then the third one, I'm a beginner where I can learn the basic of Minecraft Education Edition. So as I showed just now, untuk siapa-siapa ataupun murid-murid yang pertama kali menggunakan Minecraft, boleh pergi ke video tutorial dalam website ataupun boleh main dalam Minecraft tutorial yang ada dalam Minecraft Education Edition. Okay. Can you enlarge? Boleh tak? Enlarge the percentage. Is it okay? Yeah. Okay, so yang seterusnya, kalau sebab tema tahun ni semua berdasarkan SDG, Sustainable Development Goals. Anda boleh pergi dekat link ataupun boleh search dekat website, dekat internet, SDG, Sustainable Development Goal. So dalam setiap tema dan kategori kami sudah sertakan target yang keberapa dan details target tersebut dalam keterangan projek. Okay, so how can I download Minecraft Education Edition? So boleh pergi dekat link ataupun search Minecraft Education Edition download dekat internet ataupun dekat browser dan boleh download dari sana, ataupun boleh pergi dekat portal Delima, ada Minecraft Education Edition dekat sana. So boleh download from there. So how can I log in Minecraft Education Edition? Student can access using Delima email. So kalau trial Minecraft sudah tamat, Anda boleh aktifkan semula NPC ataupun New Personalized Credential untuk Delima 2.0. Okay, so untuk mengetahui lebih lanjut pasal ni, boleh pergi dekat link tersebut. We will put the link in the chat. Okay, so how can I log in using a New Personalized Credential NPC? So after you reactivate, you can use the account to log in. So it will be like resetting all the trial. Okay, so all this link, you can go to the website. And then the last thing I want to share here is the requirements. So untuk system requirements, saya akan buka system requirements. Okay, so kita ada beberapa requirements untuk devices yang Anda perlu guna. Okay, so ini adalah system requirement untuk device kalau Anda hendak install Minecraft Education Edition. So kita ada beberapa device dekat sini. Kita ada Chromebook OS 83. Kalau Anda boleh ada Chromebook. Lepas tu kita boleh menggunakan iPad. But iPad must be iOS 11 and above. Lepas tu MacBook Mac Apple product must be High Sierra 10.13. Dan untuk Windows boleh guna Windows 7 dan ke atas. Okay. So ini adalah requirements untuk spek tersebut. So spek ini adalah required ataupun minimum spek. Kalau spek komputer Anda lebih rendah dari ini, kalau Anda still boleh download Minecraft Education Edition, Anda boleh main, tapi mungkin pengalaman Anda semasa main Minecraft tersebut adalah berbeza. What I mean is, it might be lag
ataupun dia akan lebih slow daripada spec yang di the minimum spec here. Okay, so we got another 3 minutes untuk Q&A. So I will look the Q&A in chat. Okay, untuk Minecraft Education Edition, sadly, murid-murid dan guru-guru tidak boleh menggunakan smartphone. Sebab Minecraft Education Edition masih tidak boleh disupport oleh Android. Okay, ada lagi soalan, boleh tak guna Bedrock Edition selepas tu enable setting Education Edition? No, it will be better kalau guna Minecraft Education Edition, the official one. Sebab apa? Dalam Minecraft, selain Minecraft Education Edition, anda tidak boleh dalam edition lain tidak ada coding. Okay, so far untuk coding kita ada hanya dalam Minecraft Education Edition. So kena ingat, coding adalah salah satu kriteria untuk mendapatkan markah yang tinggi. Okay, so ada soalan, adakah perlu menggunakan akaun delima murid itu sendiri untuk menyertai pertandingan? Ya, untuk penghantaran ataupun penyerahan video dan laporan, anda perlu menyertakan alamat email delima murid tersebut. Tapi untuk menggunakan Minecraft ataupun anda hendak login dalam Minecraft Education Edition, anda boleh menggunakan email lain as long as you can sign in into the Minecraft. Deal this question. Okay. Adakah setiap peserta mendapat sijil penyertaan? Okay, so seperti yang saya katakan awal tadi, so untuk sijil penyertaan kita akan ada sijil peringkat negeri. Okay, tapi untuk sijil peringkat negeri tidak akan semua dapat. Pelajar-pelajar yang menghantar penghantaran dalam peringkat negeri, seperti yang saya katakan, tidak akan semua dapat sijil disebabkan akan ada kriteria untuk murid tersebut mendapatkan sijil tersebut. Sebab macam tahun-tahun lepas penghantaran setakat penghantaran saja. Tapi pada tahun ini pada peringkat negeri akan ada penilaian dan siapa-siapa yang menghantar tapi tidak melepasi kriteria tersebut dalam peringkat negeri tidak akan dapat sijil penyertaan. Dan untuk sijil peringkat kebangsaan, anda hanya akan dapat kalau anda melepasi top 5 untuk setiap negeri. Okay. Last question. Apakah bilangan penyertaan maksimum bagi satu sekolah? Okay, untuk satu sekolah kita tidak menghadkan penyertaan. So there's no maximum. Semua terpulang kepada guru-guru. Kalau anda hendak menghadkan dalam peringkat sekolah anda boleh, tapi dari pihak penganjur kita tidak menghadkan penyertaan. Okay, misalnya dalam sekolah anda ada mempunyai maybe 20 ataupun 30 pelajar yang hendak ikut serta ataupun menyertai pertandingan ini. Kami akan terima semua pelajar tersebut. Okey, Deal. Terima kasih Deal. Nampaknya kita pun sudah tiba di pengakhiran majlis. Sebelum saya menutup majlis ini,
Saya bagi pihak Raptimize ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran para tetamu dan semua hadirin atas sokongan yang diberikan. Pihak kami ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang akan menyertai pertandingan Minecraft 2022 ini. Tidak lupa juga pihak majlis ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah pada tahun ini, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Johor kerana telah memberikan bantuan secara langsung live streaming bagi sesi taklimat ini melalui platform YouTube. Pihak kami ingin memaklumkan bahawa halaman laman web akan pulih selepas taklimat disebabkan masalah teknikal. Kami cuba menyelesaikannya dengan secepat mungkin. Okey. Semoga kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang dan saya semoga pertandingan ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Akhir kata, saya memohon maaf atas sebarang kesulitan yang amat dikesali dan sebarang kesilapan sepanjang majlis ini. Sekian, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you.